Babu ma jaa fi zakati malil yatimi. Bab berkenaan dengan perlu keluar zakat pada harta anak yatim. Hadatsana Muhammad bin Ismail al-Bukhari akhbarana Ibrahim bin Musa akhbarana al-Walid bin Muslim عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس. Riwayat daripada doknya Amr, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada orang ramai, kepada sahabat-sahabat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala litanbihi, ketahuilah, man waliya yatiman lahu, maksudnya man sara waliyan liyatimin zimalin, orang yang menjadi wali pengurus bagi yatim yang kaya, yang mempunyai harta anak yatim, tapi harta peninggalan ibu bapa ada banyak, dapat pusaka, dia tu mempunyai harta. Jadi bagi yang menjaga harta anak yatim, yang mengurus harta anak yatim tu, falyatajir fihi, maka hendaklah dia tu dagangkan pada harta anak yatim tu melalui beli jual. فليتجر فيه أي في مال اليتيم. Tujuannya dengan sebab menggunakan harta anak yatim itu dalam urusan perniagaan akan menambah dan sentiasa boleh mengeluarkan zakat daripada harta anak yatim tu. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah, jangan biarkan harta tu, wala yatrukhu ay wala yatruk malal yatimi, jangan biarkan harta anak yatim tu tanpa usaha membuat perniagaan dan sebagainya, biarkan duk begitu, simpan begitu, hatta ta'kulahu sadaqah, sehingga sadaqah itu, zakat itu memakan, menghabiskan harta anak yatim itu. Jadi harta anak yatim banyak, dah pun sampai nisab zakat itu. Disebabkan itu setiap tahun keluar zakat, lama kelamaan habis dengan bayar keluar zakat tu, tidak ada penambahan pada harta anak yatim tu, habis lama kelamaan habis dengan cara tu, merugikan harta dia, mengurangkan harta dia dengan cara demikian itu. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pesan kepada pengurus harta anak yatim supaya mereka mengadakan perniagaan pada harta anak yatim tu dengan jujur dan amanah, menjaga dengan baik,
dan daripada hasil keuntungan tu keluar zakat dan jaga harta anak yatim tu tidak habis dengan kurang sehari setahun demi setahun dengan tidak menambah harta anak yatim tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang habis begitu, sebab tu pesan supaya buat urusan perniagaan dalam harta anak yatim tu. Jadi daripada hadis ni dapati harta anak yatim juga apabila dah sampai nisab perlu juga keluar zakat daripada harta anak yatim tu. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa innama ruwiya hadzal haditsu min hadzal wajhi, dan hanya diriwayatkan hadis ini daripada tarik ni. Wa fi isnadihi maqalun, dan pada sanadnya, sanad hadis ni ada pertikaian di sisi muhaddisin. Lianna al-Muthanna bin Sabbah, karena Muthanna bin Sabbah yang riwayat daripada Amr bin Shu'aib tu yudha'afu fil hadisi, ditadhifkan pada hadis. Maksudnya Muthanna bin Sabbah dianggap seorang rawi dhaif, disebabkan itu di sisi muhaddisin ada pertikaian. Mungkin ada sesetengah muhaddisin anggap dhaif dan ada juga sesetengah muhaddisin tidak anggap dhaif. Ada makal pertikaian begitu di kalangan muhaddisin. Warawa ba'duhum hadzal haditha an Amr bin Shu'aib anna Umar bin al-Khattab dzakara hadzal haditha. Setengah daripada mereka muhaddisin meriwayatkan hadis ni daripada Amr bin Shu'aib bahawa Umar bin Khattab juga menceritakan, meriwayatkan hadis ini. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab, dan ulama berselisih pendapat dalam bab ini berkenaan dengan ada ataupun tidak zakat pada harta anak yatim tu. Fara'a ghairu wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi malil yatim zakatan, minhum Umar wa Ali wa Aisyah wa ibn Umar. Ghairu wahid, bukan seorang, yakni ramai dari kalangan sahabat Nabi, mereka berpendapat adanya zakat pada harta anak yatim tu. Yang berpendapat begitu di kalangan sahabat ialah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi maksudnya sahabat-sahabat tu beramal menurut hadis ni, dan mereka juga kata ada zakat, perlu keluar zakat daripada harta anak yatim yang dah sampai nisab zakat tu. Wa bihi yaqulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan begitu juga berpendapat dengannya di kalangan a'immah arba'ah, tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, termasuklah Imam Ishaq bin Ibrahim. Mereka juga turut berpendapat ada kewajipan keluar zakat pada harta anak yatim sekiranya harta tu banyak, dah sampai nisab untuk keluar zakat tu. وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم zakat. Sekumpulan ulama kata
tidak ada zakat pada harta anak yatim. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Abdullah bin al-Mubarak. Sufyan Tsauri, Abdullah bin Mubarak, sama juga. Wa bihi yaqulu Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah pun sama. Mereka istidlal dengan satu hadis riwayat daripada Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terangkat kalam, maksudnya tidak ambil tindakan daripada 3 orang yang tidur, tidak sembahyang lagi, tidak sempat sembahyang, tertidur sehingga dia jaga daripada tidur, dan begitu juga tidak dikira dosa bagi orang menjadi penyakit junun dan sebagainya sehingga dia sembuh daripada penyakit itu, dan begitu juga wa'anis sabiyyi, daripada kanak sehingga dia cukup umur. Jadi mereka berdalilkan dengan hadis itu, kanak yang mempunyai harta anak yatim itu sehingga dia tidak baligh, masih tidak ada tanggungan dan tidak ada apa beban bagi dia daripada hukum syarak itu, sama ada berkenaan dengan kewajipan sembahyang, kewajipan keluar zakat dan sebagainya, masih tidak ada lagi ke atas kanak itu sehingga dia baligh. Jadi sesetengah a'immah mereka berpendapat begitu. Mereka kata tidak ada zakat pada harta anak yatim itu. Wa Amr bin Shu'aib huwa bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As. Wa Shu'aib qad sami'a min jaddihi Abdullah bin Amr. Shu'aib dia dengar sama hadis daripada tok dia namanya Abdullah bin Amr. وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واهن أي ضعيف. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan berbicara, yakni bertikai pada hadis Amr bin Shu'aib tadi. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan Imamul Jarh wa Ta'dil, dia kata dia adalah Amr bin Shu'aib ni indana ay inda ashabil hadis, di sisi ulama hadis dianggap wahin ay dhaifun dhaif. Wa man dha'afahu fa innama dha'afahu min qibali annahu yuhadditsu min sahifati jaddihi Abdullah bin Amr. Dan mereka ulama hadis yang anggap dhaif terhadap Amr bin Shu'aib itu, hanya mereka menganggap dhaif dengan Amr bin Shu'aib itu dari sudut dia tu Amr bin Shu'aib tu meriwayatkan hadis, menceritakan hadis daripada sahifah, lembaran simpanan oleh tuknya Abdullah bin Amr tu, bukan dia ni riwayat hadis melalui ingatan hafazan dia. Di situlah mereka anggap dhaif Abdullah bin Amr bin Shu'aib tu. Jadi itu sebabnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan kira Amr bin Shu'aib tu rawi dhaif disebabkan itu. Wa amma aktsaru ahli hadis, dan adapun kebanyakan ulama hadis, fayahtajjuna bi hadis Amr bin Shu'aib, mereka
mereka berhujjah dengan hadis Amr bin Shu'aib itu, isbitunahu, dan mereka menetapkan hukum daripada hadis itu, hadis Amr bin Shu'aib itu, hukum seperti mana ada zakat, mesti keluar zakat daripada harta anak yatim itu sekiranya dah sampai nisab walaupun dia tidak balik lagi. Jadi ada ramai ulama hadis sabitkan hadis itu dan berhujjah dengan hadis Amr bin Shu'aib itu, mereka beramal dengan hukum yang sabit daripada hadis itu. Minhum Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma, di antara mereka yang hujjah dengan hadis ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rahway, Ishaq bin Ibrahim, imam dalam mazhab Zahiri, dan lain-lain imam selain daripada mereka berdua. Jadi daripada hadis ni, daripada bab ni, kita dapat satu pengajaran, iaitu walaupun hadis ni ada sebahagian ulama menganggap dhaif, dan juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imamul Jarh wa Ta'dil, dia sendiri pun kira Amr bin Shu'aib itu rawi dhaif. Ada juga kumpulan muhaddisin ramai, mereka berhujjah dengan hadis datang riwayat daripada Amr bin Shu'aib itu, dan juga mereka beramal dengan hadis itu. Jadi daripada situ kita perlu faham, apabila kita jumpa mana-mana hadis yang kata dhaif, rawi itu dhaif, perlu lagi di situ buat kajian, masih ada lagi tak ada imam-imam hadis lain ambil kira dengan hadis itu dan juga beramal dengan hadis itu, disebabkan rawi yang dianggap dhaif itu ada pertikaian di sisi muhaddisin. Pertikaian maksudnya yang setengah kata rawi itu dhaif, yang setengah kata rawi itu tidak dhaif. Mungkin pertikaian dari segi ingatan dia, ada setengah muhaddisin anggap dia ni rawi kurang ingatan, yang setengah muhaddisin pula pertikai dia tu bukan kurang ingatan, cuma orang anggap dia ni kurang ingatan. Maknanya ada pertikaian seperti itu. Ada yang anggap dia ni rawi dhaif ataupun kurang ingatan. Muhaddisin yang anggap seperti itu akan kira hadis daripada rawi itu dhaif, dan muhaddisin yang pertikai dia ni bukan kurang ingatan, orang anggap dia ni kurang ingatan. Dan juga ada muhaddisin yang tidak anggap dia tu dhaif, pertikai. Kalau begitu, yang anggap tidak dhaif ataupun yang anggap dia ni bukan kurang ingatan dan sebagainya, mereka akan menerima hadis daripada rawi itu. Jadi sebab tu sebentar tadi kita dah pun faham hadis ni, hukum daripada hadis ni. Ada juga di kalangan sahabat juga beramal, dan di kalangan tabi'i, tabi'ut tabi'i, di kalangan imam mujtahidin, imam tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, di kalangan a'immah arba'ah juga mereka beramal dengan hadis ni, mengambil hukum daripada hadis ni, disebabkan mereka di sisi mereka tidak dianggap dhaif. Jadi bagi mereka yang anggap dhaif dan mengambil kira dengan dalil hadis lain, bagi imam-imam tu mereka pula tidak beramal dengan hadis ni, dan mereka kata tidak ada zakat pada harta anak yatim. Jadi begitulah cara imam-imam
membuat putusan dan menjadi berbeza pandangan terhadap satu-satu hadis, dan disitulah menjadi khilaf hukum di sisi a'immah tu. Jadi Imam Tirmizi di sini nyatakan mazhab tu, tiga imam pandangan bagi mereka mesti keluar zakat harta anak daripada harta anak yatim sekiranya harta tu banyak, dah sampai tahap nisab zakat tu. Dan di sisi Sufyan Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Abu Hanifah tidak wajib keluarkan zakat disebabkan kira anak yatim tu masih budak lagi, tidak taklif lagi hukum bagi dia. Jadi begitulah imam menjadi khilaf. Jadi Imam Tirmizi seperti biasa tujuan utama dia daripada menyusun hadis-hadis dalam buku ni, tujuan utama dia bayanul mazahib, menerangkan mazhab-mazhab. Jadi setelah dia kemuka hadis masalah rawi, dia akan bentang, dan juga pandangan a'immah juga dia akan isi di bawah hadis itu dalam satu-satu bab. Babu ma jaa annal ijma'a jurhuha jubarun wa fir rikazil khumusu. Bab berkenaan dengan ijma'. Ijma' maksudnya bahaim. Ajma' tanis bagi ajam. Ajam maksudnya yang tidak mampu tutur, tak mampu cakap. Jadi kita pernah dengar Arab, ajam, bangsa Arab, dia kira lain pada bangsa Arab ni ajam, tidak fasih bahasa, kira begitu. Jadi ajma' maksud di sini bahaim. Bahaim jamak bagi bahimah, binatang, binatang ternakan. Ajma' jurhuha, jurh, jarahah, luka, melukai oleh ajma' tu, jurhuha, jurhul ajma', melukai daripada binatang itu. Jubarun ay hadrun. Hadrun maksudnya bebas daripada ganti rugi, bebas daripada qisas. Maksudnya apabila binatang ternakan merosakkan apa-apa benda, di situ tidak ada ganti rugi daripada pihak yang memiliki binatang, tidak perlu bayar ganti rugi kepada pemilik yang mempunyai harta yang dirosakkan oleh binatang itu. Jadi biasanya binatang-binatang dilepaskan begitu bersama dengan binatang itu, tidak ada yang jaga, yang pimpin. Dan lagipun waktu siang hari, ketika itu kalaulah kerusakan dilakukan daripada ijma' binatang itu, tidak ada ganti rugi. Kalau ada yang jaga dan ada yang memimpin binatang-binatang itu, gembala ada bersama, ataupun waktu malam binatang-binatang itu merosakkan.
tanam-tanaman uang dan sebagainya, kalau begitu mesti ganti rugi, mesti bayar ganti rugi. Sebab apa? Ketika ada orang jaga binatang tu pergi buat merosakkan tanaman uang itu, kecuaian daripada penjaga. Atas pencuaian itu mesti bayar ganti rugi. Waktu malam, kenapa perlu bayar? Waktu malam, waktu siang hari ni biasa binatang-binatang keluar cari makan. Waktu malam ni sepatutnya pemilik binatang tu simpan balik, ikat, masuk kandang. Bila dia tidak peduli, tidak jaga, maka lepas begitu, kemudian binatang-binatang tu buat rosak tanam-tanaman uang dan harta-harta uang. Kalau begitu, pemilik binatang mesti bayar ganti rugi. Wafir rikazi, dalam terjematul bab lagi, wafir rikazi, dan harta dijumpai, harta karun. Biasanya rikaz ni harta-harta disimpan pada zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah, bank mereka ni di bawah tanah. Harta-harta mereka gali tanah, simpan kamuh tanah. Jadi bila mereka mati ataupun tak ambil guna, tinggal begitu, selepas daripada itu orang lain pula gali, jumpa, itu panggil harta karun. Jadi bila jumpa harta-harta seperti itu, di situ ada khumus 1/5. 1/5 maksudnya 20%. 20% daripada harta yang jumpa itu mesti serah kepada Baitul Mal. Wajib bagi kepada Baitul Mal. Disebabkan madfun, harta-harta yang ditanam, disimpan seperti itu, biasanya sebelum adanya kaum muslimin, harta-harta itu biasanya menjadi milik orang kafir. Jadi harta yang diperoleh daripada orang kafir ni sama seperti malul ghanimah, harta rampasan perang. Jadi daripada harta rampasan perang, khumus 1/5 mesti serah Baitul Mal. Begitu juga harta dijumpai, harta karun, biasanya disimpan oleh orang kafir dulu, akan diserah 1/5 kepada Baitul Mal. Itu maksud wafir rikazil khumus. Haddatsana Qutaibatu qala akhbarana al-Laits bin Sa'd an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Salamah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u jurhuha jubarun wal ma'dinu jubarun wal bi'ru jubarun. Ma'din, lumbung emas, lumbung biji, orang gali. Wal bir, begitu juga telaga, gali telaga, kemudian runtuh tanah ke, orang tu mati. Di situ juga jubar, tidak ada diman, tidak ada bayar ganti rugi. Wa fir rikazil khumus. وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف المزاني وجابر قال أبو عيسى
hadza haditsun hasanun sahihun. Bab ma jaa fil kharsi, bab berkenaan dengan membuat anggaran, dan ada istilah panggil taksiran, anggaran ataupun pakai agak buah yang ada atas pohon tu. Pohon ni, orang pandai agak ni, dia pandai agak, boleh agak buah daripada pokok ni, buah kurma contohnya, akan keluar berapa banyak. Kemudian amil zakat ni, dia akan kira zakat, atas tu dia akan ambil zakat. Jadi berkenaan dengan tu. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud at-Tayalisi qala akhbarana Syu'bah قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حسمة إلى مجلسنا. Sahal bin Abi Hasmah datang di sisi majlis kami. Fahaddatha, kemudian Sahal menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharastum, apabila kamu membuat anggaran, fakhudhu, maka hendaklah kamu ambil tu maksudnya ambil zakat daripada yang dah dianggar itu. Fakhudhu ay fakhudhu zakatal makhrusi wada'u thulutha, dan tinggalkan 1/3. Buat anggaran buah yang ada atas pokok tu, banyak mana akan keluar buah kurma daripada pohon-pohon ni, kemudian kira zakat. Ketika nak ambil zakat tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah terangkan kadar zakat perlu keluar tu, ketika ambil zakat tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggal 1/3. Maknanya ambil 2/3 daripada kadar yang dah agak tu, dah anggar tu. Contohnya buah akan ambil sebagai zakat daripada kebun tu, contoh kata 3 bakul besar misalnya. Jadi itu 3 bakul besar tu dah kira zakat daripada kebun tu. Jadi ambil zakat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan tinggal 1/3, tinggal 1/3 daripada yang dah anggar 3 bakul besar tu, maksudnya tinggal 1, ambil 2 saja, jangan ambil 3, cukup-cukup. Fa illam tad'u thulutha fad'u rubu'a, jika kamu tidak mau tinggalkan 1/3, maka tinggallah kamu 1/4 daripada sukatan anggaran zakat tu, miqdar zakat tu. Wa fil babi an Aisyah wa Attab ibn Asid wa ibn Abbas qala Abu Isa wal amalu ala hadis Sahl ibn Abi Hasmah inda aksari ahli ilmi, beramal menurut hadis Sahl bin Abi Hasmah tu di sisi kebanyakan ulama, fil kharsi, dalam segi anggaran itu, maksudnya dengan cara membuat anggaran, ambil
zakat buah tu daripada buah daripada pokok tu. Wa bi hadis Sahl bin Abi Hasmah yaqulu Ishaq wa Ahmad, dan begitu juga berkata Ishaq dan Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Ibrahim, mereka berhujjah dengan hadis Sahal bin Abi Hasmah tu, katanya buat anggaran begitu mengambil zakat daripada buah-buahan yang akan keluar daripada pohon-pohon tu. Wal kharsu, daripada sini Imam Tirmizi akan bagi tahu definisi ta'rif bagi maksud khars, membuat anggaran tu, gambaran dia, cara dia macam mana, akan bagi tahu di sini. Wal kharsu idza adrakatis simaru minar rutabi wal inabi, khars iaitu apabila buah-buah itu, buah-buah min bayan, buah-buah itu maksudnya rutab, buah kurma yang basah, inab yang kering. Apabila adrakatis simar, maksudnya buah-buah itu matang, dah masak, ba'as mimma fihi zakatu, daripada buah-buahan yang layak keluar zakat padanya, maksudnya kebun tu keluar banyak buah, sampai tuan punya kebun tu wajib dia keluar zakat. Ketika tu ba'as as-sultanu, sultan pemerintah kirim kharisan, juru anggar, orang yang pandai agak, orang yang pandai buat anggaran, kharis, pemerintah akan hantar. Fakharasa alaihim, kemudian juru taksir tu dia akan membuat anggaran ke atas mereka, ke atas mereka maksudnya atas rutab, inab, buah-buah tu. Wal kharsu, dan khars iaitu cara dia kharis, macam mana cara dia khars tu, buat anggaran tu. Ayyan zura may yubsiru dhalika, akan meneliti oleh yang mempunyai kepandaian mengagak, menganggar kepada itu, pada buah-buah itu. Fayaqulu, kemudian kharis tu yang membuat anggaran tu, dia akan kata yakhruju min hadza min az-zabibi kaza, perlu keluarkan zakat daripada ini, yakni daripada zabib ni, anggur ni, kaza, zakatnya sekian-sekian. Wa minat tamri kaza wa kaza, dan daripada kurma zakatnya sebanyak tu, sebanyak ni, dia akan bagi tahu untuk keluar zakat tu. Fayuhsi alaihim, kemudian menghitung atas kesemuanya itu, semua ada buah akan keluar daripada situ, berapa banyak dia kena keluar zakat, dia akan buat anggaran dan akan buat putusan penentuan. Jadi daripada apa yang dia dah tentu tu, kadar yang dia dah tentu tu, ambil zakat ni jangan ambil semua bahagian zakat tu, ambil 2/3, tinggal 1/3 itu untuk tuan punya pemilik buah tu, supaya dia juga boleh sedekah kepada orang lain. Wayan zura,
mablaghal usyri, dan juga khars. Maksudnya kharis itu, juru taksir itu akan meneliti mablaghal usyri, sampainya buah itu 10 min zalika, daripada itu yusbitu alaihim, kemudian menetapkan ke atas buah-buahan itu, summa yukhalli bainahum wa bainas thimari, kemudian biarkan, meninggalkan di antara mereka dan di antara buah-buahan itu, fayasna'una ma ahibbu, dan mereka boleh lakukan apa yang mereka suka itu. Wa iza adrakatis simaru ukhidha minhumul usyru, dan apabila buah-buahan itu capai nisab, diambil daripada mereka 1/10. Hakadha fassarahu ba'du ahli ilmi, sebahagian ulama menghuraikan maksud khars itu begitu. Wa bihadza yaqulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Tafsiran bagi maksud khars itu begitu juga sama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq. Haddatsana Abu Amr Muslim bin Amr al-Hazza al-Madini, akhbarana Abdullah bin Nafi' an Muhammad bin Salih al-Tammar an Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyib an Attab bin Asid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu 'ala an-nasi man yakhrusu 'alaihim kurumahum. Riwayat daripada Attab bin Asid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam utus maksudnya juru taksir untuk buat anggaran, hantar kepada orang ramai, terhadap orang ramai, may yakhrusu alaihim, hantar orang yang akan membuat anggaran ke atas mereka, kurumahum, anggur mereka, wasimarahum, dan buah-buahan mereka seperti anggur, zabib dan sebagainya. Wa bi hadzal isnadi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dengan sanad ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi zakatil kurumi, berkenaan dengan zakat bagi anggur tu. Kurum jamak bagi karma, syajarul inab, maksudnya pohon inab, anggur. Innama tukhrasu kama yukhrasun nakhlu, hanya dibuat anggaran anggur itu seperti mana dianggar kepada kurma, sama cara sukatan anggaran sama. Summa tuaddi zakatuhu zabiban, setelah buat anggaran tu dibayar zakatnya dengan zabib. Zabib ni wa huwa al-yabisu minal inab, tadi kurum tu inab, anggur, yang zabib ni anggur yang kering. Kama tuaddi zakatun nakhli tamran, seperti mana kama tuadda zakatun nakhli, seperti mana dibayar zakat kurma, tamran dengan anggur. Kurma ni kurma yang basah, tamar ni yang kering. Jadi boleh bayar zakat dengan cara tu.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدا عن هذا. Imam Tirmizi kata, saya tanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari, tu guru dia, tentang sanad hadis ni. Faqala, Imam Bukhari kata, hadis Ibn Jurayj ghairu mahfuzin ay syazun. Hadis Abdullah bin Ibn Jurayj tu dianggap ghair mahfuz. Ghair mahfuz maksudnya syaz. Syaz ta'rif dia mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu. Itu ta'rif ada dalam mustalah hadis, usul hadis tu. Maksudnya riwayat daripada seorang rawi siqah tu bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai. Ketika tu riwayat daripada seorang rawi siqah tu dikatakan riwayat ghair mahfuz, riwayat syaz. Riwayat daripada rawi siqah ramai itu terlebih siqah daripada seorang tu, riwayat tu dinamakan mahfuz. Bila kata ghair mahfuz maksudnya syaz. Kalau kata ghairu syazin maksudnya mahfuz. Wa hadis Sa'id bin al-Musayyib an Attab bin Asid, dan hadis datang riwayat daripada Sa'id bin Musayyib daripada Attab bin Asid itu terlebih sahih daripada hadis Ibnu Jurayj tu. Jadi maksudnya hadis ni ada juga datang dengan sanad yang ada dalam sanad tu Ibnu Jurayj, riwayat daripada Ibnu Shihab, seperti mana ada juga hadis datang daripada Sa'id bin Musayyib, riwayat daripada Attab tu. Di situ pula Muhammad bin Salih yang riwayat daripada Ibnu Shihab. Jadi Muhammad bin Salih At-Tammar riwayat daripada Ibnu Shihab, hadis tu banding dengan hadis datang riwayat dengan sanad Ibnu Jurayj daripada Ibnu Shihab. Jadi hadis Muhammad bin Salih an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Attab ibn Usaid, sanad tu dikira asahhu, terlebih sahih ataupun terlebih rajih ataupun kurang kedhaifan. Babu ma jaa fil amili ala sadaqati bil haqqi. Bab datang berkenaan dengan amil, pengutip zakat tu, pengutip zakat ke atas sedekah, ke atas zakat dengan hak, menunaikan hak zakat tu. Sepatutnya mana-mana kena ambil banyak tu, tak ambil lebih. Dan juga bila ambil buah-buahan ataupun binatang sebagai
kutip zakat, dia tidak akan pilih ambil yang terbaik saja, dia akan ambil sederhana. Itu hak, tanggungjawab bagi amil zakat tu. Jadi bila amil zakat tu tunai hak dia, tanggungjawab dia dengan betul, ada kelebihan besar bagi dia. Itulah di sini akan nyatakan haddatsana Ahmad bin Mani'in qala akhbarana Yazid bin Haruna qala akhbarana Yazid bin Iyad an Asim bin Umar bin Qatadah wa haddatsana Muhammad bin Ismail qala akhbarana Ahmad bin Khalid an Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar bin Qatadah عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق. Maksudnya amil, pengutip zakat, membuat urusan zakat ke atas zakat itu dengan benar, bil haqqi ay bisidqi wa bis sawabi wa bil ikhlasi wal ihtisabi. Dia buat tugas dia mengutip zakat itu dengan penuh ikhlas, semata-mata mencari keridaan Allah, mencari pahala, buat dengan cara betul seperti mana dah bagi tahu tadi. Kalau begitu, kedudukan dia kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi, seolah-olah dia tu ghazi yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat pahala ghazi fi sabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya, sehingga sebelum dia sampai balik rumah dia akan dapat pahala tu. Qala Abu Isa hadits Rafi' ibn Khadij haditsun hasanun. Hadis Rafi' bin Khadij yang hadis bab tu, sanad hadis bab tu, Imam Tirmizi kata hadis tu hadis hasan. Wa Yazid bin Iyad dhaifun inda ahli hadis. Dalam sanad Rafi' bin Khadij hadis bab yang Imam Tirmizi kata hasan tu, dalam tu ada rawi Yazid bin Iyad yang riwayat daripada Asim bin Umar. Imam Tirmizi kata rawi itu dhaif di sisi ulama hadis. Tadi Imam Tirmizi yang kata hadis itu hadis hasan, kemudian dia juga bagi tahu dalam sanad yang dia kata hasan itu ada siapa? Yazid bin Iyad. Itu dianggap dhaif di sisi ulama hadis. Jadi macam mana kita mau faham? Imam Tirmizi dia yang kata hasan, dia yang kata ada rawi dhaif. Kalau ada rawi dhaif, sepatutnya hukum bagi hadis itu dhaif. Kenapa Imam Tirmizi kata hasan? Maksudnya di sisi Imam Tirmizi, dia anggap satu-satu hadis sebagai hasan ni disebabkan hadis itu datang dengan banyak tarik. Jadi ada tarik, hadis ni datang daripada Yazid bin Iyad, rawi yang dianggap dhaif pun ada, datang dengan sanad lain, sanad-sanad yang tidak dhaif pun ada. Jadi dengan cantumnya sanad-sanad itu, al-ahaditsu yuqawi ba'daha ba'da, dasarkan kaedah itu yang dhaif dapat ditampung kedhaifan dia daripada tarik-tarik yang lain. Jadi ketika itu
sanad dhaif tadi akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi maksud Imam Tirmizi hadis Rafi' ibn Khadij hadisun hasanun, tu hasan di situ hasan li ghairihi, bukan hasan li zatihi. Hasan, hadis dianggap hasan kerana yang lainnya, kerana ada sanad lain membantu di situ. Walaupun dalam sanad hadis yang Imam Tirmizi kata hasan tu ada rawi dhaif, Yazid bin Iyad. Jadi perlu kita faham uslub Imam Tirmizi dalam membukukan Sunan Tirmizi itu. Jangan kita kata dia juga kata hasan, dia juga cerita pula ada rawi dhaif dalam sanad tu. Macam mana kira? Itulah kita kata Imam Tirmizi ni mutasahil fil hadis dan nyanyak, ada macam-macam. Sekarang tambah lagi nyanyak pula. Jadi takut Imam Tirmizi tak nyanyak, kita yang nyanyak sebelum tua tak tahu apa kita. Betul-betul uslub Imam Tirmizi itu hanya kita tahu mau kritik saja, jangan begitu. Wa hadithu Muhammad ibn Ishaq as-sahhu, dan ada juga hadis ni datang dalam sanad tu Muhammad bin Ishaq. Tadi akhbarana Ahmad bin Khalid an Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar. Dalam sanad tu Muhammad bin Ishaq ada. Jadi hadis apa nama, ada juga datang dengan sanad dalam tu ada Muhammad bin Ishaq, itu juga dianggap as-sahhu, terlebih rajih. Wa Muhammad bin Ishaq thiqatun, sebabnya Muhammad bin Ishaq itu dianggap rawi thiqah yang dipercayai. Qad i'tarafa bihi al-ulama al-malikiyah wal hanafiyah. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mereka iktiraf dengan Muhammad bin Ishaq itu. Dan waqala al-Aini fi syarh al-Bukhari, Allama Badruddin Aini dalam syarah Bukhari dia Umdatul Qari, di situ dia ada sebut Ibnu Ishaq min as-siqatil kibar indal jumhur. Imam Ibnu Ishaq ni salah seorang daripada rawi-rawi siqah dan kibar, kibarul a'immah di kalangan a'immah hadis, indal jumhur, di sisi jumhur. Imam Ibnu Ishaq ni semasa dengan Imam Abu Hanifah, tahun wafat sama dengan Imam Abu Hanifah. Imamul Maghazi, ada sesetengah orang petikai dia ni Syiah, cenderung Syiah. Riwayat daripada Muhammad bin Ishaq itu tak boleh terima dan sebagainya. Itu sini kita perlu faham. Imam Tirmizi dia terima. Imam Bukhari juga kata Imam Ishaq, Ibnu Ishaq, Imamul Hadis, dia terima juga, menerima riwayat daripada Imam Ibnu Ishaq itu. Dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab, babun ad-dinu yusrun. Di situ Imam Bukhari adakan satu terjematul bab dengan potongan hadis tu. Bila muhaddisin cari kaji hadis tu, dapati dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan juga dalam kitab Musnad Ahmad. Di situ dalam sanad hadis tu ada Imam Muhammad bin Ishaq. Jadi Imam Bukhari begitu ketat syarat menerima hadis untuk masuk dalam Sahih Bukhari dia yang boleh terima hadis datang riwayat dengan sanad yang ada Muhammad bin Ishaq tu, dia boleh jadikan terjematul bab. Dan begitu juga dalam Bukhari juzuk yang kedua di Kitabul Maghazi tu, Imam Bukhari sebut qala Ibnu Ishaq, pandangan Imam Ibnu Ishaq
Ishaq dia masuk di situ. Jadi Ibnu Ishaq ni seorang imam diiktiraf, diterima di sisi Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dan juga Imam Baihaqi juga kata Imam Ishaq ni, Ibnu Ishaq ni min ruwati Hisan, salah seorang daripada rawi Hasan. Jadi kita ambil kira betul-betul semua tu, jangan kita ambil satu pandangan daripada mana-mana pihak yang kata Ibnu Ishaq ni Syiah dan sebagainya, kita bawa cerita tu saja. Jangan begitu. Jadi seperti biasa, satu-satu rawi ni memang ada pertikaian daripada muhaddisin, ada banyak pendapat terhadap satu orang rawi itu. Jadi kita tak boleh ambil yang mana kita suka saja daripada situ. Kalau dah ada pertikaian ataupun banyak pandangan daripada muhaddisin terhadap satu-satu orang rawi, ketika itu kita perlu ambil keputusan mu'tamad daripada jumhur a'immah hadis terhadap rawi itu. Kita duduk situ. Jangan kita nak buat putusan sendiri di atas rawi itu daripada adanya banyak pandangan daripada a'immah hadis itu. Kalau begitu akan jadi masalah dalam bidang hadis. Jadi kita ambil keputusan mu'tamad daripada imam-imam hadisin. Katalah Imam Muhammad bin Ishaq tu Syiah, cenderung Syiah, rawi ahlul bidah wal ahwa. Di situ juga muhaddisin dah ada perbincangan dan dah kemuka syarat-syarat boleh menerima hadis daripada rawi ahlul bidah wal ahwa tu. Itu banyak kali dah saya bagi tahu, tak perlu ulang. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah tu, imam-imam muhaddisin mereka terima rawi yang dianggap ahlul bidah wal ahwa sekalipun, yang menerima hadis ni syarat dia hifz dan adal, ingatan kuat, rawi tu siqah. Di situ muhaddisin kira menerima hadis tu, tidak kira dengan mazhab rawi tu pegang. Sebab tu rawi yang dianggap Raisul Murji'ah, ada juga dalam Sahih Bukhari banyak rawi yang dianggap ahlul bidah wal ahwa. Imam Bukhari dan Imam Muslim mereka menyebut nama imam-imam tu dengan bangga sebagai guru-guru mereka dalam Bukhari dan Muslim. Jadi kita perlu ambil kira semua tu. Jangan kita bawa cara yang boleh mengelirukan masyarakat umat Islam, hilang kepercayaan dengan rawi-rawi hadis, akhirnya hilang kepercayaan dengan hadis-hadis tu, timbul fitnah di kalangan umat Islam. Jadi elak daripada kesemua tu.